Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pas untung jika pemimpin UMNO masih dikait rasuah, itu kata penganalisis. Ramai orang yang coba mahu membuat analisis apa kesan kepada UMNO selepas penemuan 170 juta dan jongkong emas dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri dari UMNO, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ada yang menyatakan bahawa ini akan menjadi satu liability bebanan besar kepada UMNO menjelang pilihan raya air kuning yang akan diadakan bulan April ini. Pada pendapat anda, siapakah yang akan kalah dalam pilihan raya itu? Adakah bahan atau penemuan uang itu akan menjadi bahan kempen nanti bagi mengalahkan calon Barisan Nasional? Sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa yang ada penyakit kencing manis, gout dan tinggi darah, sila tekan beg produk yang ada dalam video ini cepat selagi harganya murah, juga selagi ada promosi besar-besaran. Produk ini amat baik untuk mereka yang ada penyakit kencing manis, tinggi darah dan gout. Sudah ramai yang membeli, sudah ramai yang mencuba. Ada pelbagai testimoni yang menarik yang diberikan oleh mereka yang berusia 40 hingga 60 tahun. Saya kongsikan ini kerana harganya sekarang cukup murah, ada diskaun besar-besaran, dan atas dasar ramai yang sudah ada kesan penyembuhan testimoni mereka melalui video-video mereka, saya kongsikan kepada anda. Manalah tahu ia dapat membantu anda untuk melalui sakit gout kencing manis tinggi darah itu. Ialah kan tak lama lagi Sawal raya akan datang, dan waktu itu diharapkan anda dalam keadaan kesihatan yang terbaik supaya anda bebas ke sana ke sini. Baiklah, kita teruskan. Terima kasih kerana membeli produk itu, menyokong channel ini. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa teori apa akan jadi kepada UMNO selepas ini. Teori yang pertama, mereka akan mungkin menggantung Ismail Sabri Yaakob. Itu teori pertama. Teori kedua, mungkin Ismail Sabri Yaakob akan diberikan tindakan disiplin tata tertib sementara mereka Ismail Sabri melalui perjalanan di mahkamah. Namun, teori yang ketiga ini lebih berat. Kata beberapa penganalisis politik dan juga pengikut pengulas politik, mereka kata Ismail Sabri Yaakob kini menimbulkan satu liability baru kepada UMNO. Liability yang lama berkait dengan Najib Tun Razak sudah hampir reda, sudah hampir orang lupa. Tetapi apabila timbul lagi Ismail Sabri Yaakob, ini membawa kepada satu liability baru. Najib sudah selesai, kali ini pula Ismail Sabri lagi. Walaupun masih lagi belum ada apa-apa pendakwaan atau sebagainya, tetapi tidak dapat dinafikan, ia kini menjadi satu liability bebanan kepada UMNO. Itu sebabnya kata penganalisis politik, pas yang untung jika pemimpin UMNO masih dikait dengan rasuah. Saza Sukri dari UIAM berkata, kontroversi terbaru melibatkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mungkin menyebabkan penyokong UMNO terganggu. Penganalisis politik berpendapat PAS mungkin mendapat manfaat susulan dakwaan bahawa beberapa pemimpin UMNO dikaitkan dengan rasuah hasil siasatan dibuat pihak berkuasa ketika ini. Saza Sukri dari UIAM berkata, UMNO mempunyai sejarah dan sering dikaitkan dengan politik wang. Terbaru membabitkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang berkemungkinan menyebabkan penyokong UMNO beralih dari parti itu. Ismail yang juga bekas naib Presiden UMNO masih mengetuai parti itu di peringkat kawasan. Golongan atas pagar mungkin beralih kepada PAS kerana politik PAS berasaskan Islam, katanya. Pada 2 Mac, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberitahu kira-kira 170 juta ringgit dalam bentuk wang tunai serta 16 kilogram jongkong emas bernilai jutaan ringgit telah disita dalam satu siasatan melibatkan 4 pegawai kanan yang dikaitkan dengan Ismail Sabri. Wang tunai dan jongkong emas itu ditemui dalam serbuan di kediaman 4 pegawai terbabit serta 3 premis lain yang dipercayai digunakan sebagai safe house. Apabila pendapat anda semua, adakah Ismail Sabri Yaakob
um, patut diberikan tindakan tertib ataupun biarkan saja dia kerana mungkin tidak memberikan tekanan kepada UMNO? Apa pendapat anda sekalian? Seorang lagi penganalisis politik, James Chin pula berkata, dakwaan itu tidak mengejutkan memandangkan sejarah UMNO dengan politik wang. Menurutnya, walaupun parti itu mungkin cuba menangani isu ini, menghapuskan politik wang dalam UMNO hampir mustahil. Kenyataannya itu ialah kebanyakan orang menyertai UMNO kerana mereka mahu sesuatu daripadanya. Akar umbi mungkin menentang rasuah pada awalnya, tetapi setelah mereka mencapai kedudukan tertinggi dan mendapat bahagian mereka, mereka akan berdiam diri, katanya. Menurutnya, UMNO yang kehilangan kuasa pada PRU pada tahun 2018 masih bergelut menarik sokongan pengundi Melayu. Parti yang benar-benar mewakili suara Melayu hari ini ialah PAS. Nasionalisme UMNO tidak lagi laku, katanya. Saza turut berkata bahawa persepsi UMNO terhadap umum terhadap UMNO masih tidak berubah kerana ramai yang melihat rasuah sudah berakar dalam parti itu. Sejauh mana lagi persepsi terhadap UMNO boleh menjadi lebih buruk apabila salah seorang pemimpinnya sudah pun dipenjara atas kesalahan rasuah besar. Katanya merujuk kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara akibat kes SRC Internasional. Bagaimanapun, Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, penglibatan Ismail dalam kes ini tidak memberikan impak seteruk skandal rasuah Najib. Walaupun kes ini tidak memberi imej yang baik kepada parti, ia tidaklah seteruk kes Najib, katanya. Namun menurutnya, kontroversi ini tetap mengukuhkan persepsi bahawa pemimpin UMNO tidak boleh dipercayai apabila melibatkan isu rasuah. Kebanyakan penyokong UMNO kemungkinan akan beralih kepada PAS yang dilihat sebagai pelindung Islam. PAS adalah pemenang dalam situasi ini, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naizilin Unity Channel. Tiada kaitan dengan siasatan Ismail Sabri Yaakob dengan penemuan 170 juta. Tiada yang mengaitkan Mahathir dengan hal itu. Tiada juga yang mengaitkan Perikatan Nasional dengan hal itu. Tetapi malangnya UMNO dan Barisan Nasional sudah tampil menafikan kaitan dengan penemuan wang tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang, milik siapakah uang itu? Kalau untuk milik pribadi, itu terlalu besar nilainya untuk disimpan sebagai milik pribadi. Jadi, spekulasi yang paling ketara ialah, atau paling sesuai ialah, uang tersebut adalah untuk pendanaan politik. Tapi, untuk siapa? Pendanaan politik untuk siapa? UMNO BN sudah menolak. Akhirnya Mahathir tampil menyatakan apa yang terbuku di fikirannya. Sebelum kita teruskan, jangan lupa kalau ada penyakit kencing manis, gout dan tinggi darah, tekan bag produk yang saya kongsikan ini. Cepat tekan selagi harganya murah dan sudah banyak testimoni menyatakan mereka sembuh daripada penyakit itu. Jadi tekan butang produk itu untuk melihat dan memilih. Semoga ia dapat membantu anda untuk menjalani ibadah puasa dan paling penting menjelang Syawal hari raya nanti, anda boleh senang-senang jalan ke sana sini tanpa masalah gout ataupun kencing manis tinggi darah. Okey. Jadi ramai sudah yang membelinya, ramai sudah yang ada testimoni yang memberangsangkan. Mahathir kata dia terkejut dengan siasatan SPRM terhadap Ismail Sabri. Ada netizen kata, itu buat-buat terkejutkah? Betul-betul terkejut. Ada yang menasihati Tun Mahathir supaya cukup-cukuplah campur tangan dalam isu pentadbiran negara. Mahathir dah terlalu tua untuk mau campur tangan, kata mereka. Apalagi kalau dia bercita-cita mau jadi Perdana Menteri sekali lagi, untuk mengembalikan semula maruah dan legasinya, bukanlah sesuai lagi, kata mereka. Takut-takut nanti tak dapat merasmikan mana-mana persidangan atau tidak dapat bergerak ke sana ke sini lagi kerana umurnya yang dah terlalu lanjut 100 tahun. Saudara, apa yang kita terkejut ialah kenyataan Mahathir yang dia terkejut dengan siasatan SPRM terhadap Ismail Sabri Yaakob. Apa yang menyebabkan beliau terkejut? Kenapa beliau terkejut?
Bukankah perkara siasatan itu biasa saja? Yang lebih terkejut ialah ramai netizen terkejut dengan kekayaan dua anak Mahathir tersebut yang sudah dinyatakan oleh SPRM. Itu lebih mengejutkan. Tun Dr. Mahathir Mohamad melahirkan rasa terkejut dengan pengesahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kata Mahathir, saya rasa terkejut, katanya dalam sidang media. Mahathir berkata demikian ketika ditanya sama ada beliau terkejut dengan pendedahan SPRM menerusi penemuan wang tunai bernilai RM170 juta dalam pelbagai mata wang asing serta menyita 16 kg jongkong emas tulin dianggar bernilai 7 juta ringgit di sebuah safe house minggu lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Ismail Sabri akan dipanggil untuk dirakam keterangan sebagai suspek bukan saksi. Menurut Mahathir, bagi memastikan wang dan emas yang dijumpai oleh SPRM tersebut adalah milik Sabri, ia perlu dibuktikan di mahkamah. Pihak pendakwa akan membuat tuduhan dan pihak yang dituduh berhak untuk menjelaskan. Saya tidak boleh nak kata sekarang ini bahwa ini adalah milik Ismail Sabri atau tidak, kata Mahathir. Kita tunggulah bawa ke mahkamah, kita dengar apa dia sebenarnya berlaku, katanya. Sekian untuk hari ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.